Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah SWT masih belas kasihan kepada kita sehingga diperpanjangkan umur kita sehingga sampai saat ini dapat sama-sama kita berpuasa Ramadan tanggal 29 hari bulan Ramadan. Alhamdulillah ya Allah, terimalah puasa kami ini ya Allah. Maafkanlah segala kelemahan dan kekurangan kami dalam berpuasa ini, dan jadikanlah ia amalan yang ikhlas mencari keridhaan-Mu, dan jadikanlah kami semua mati dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan dilepaskan daripada segala azab dunia dan akhirat, dan diselamatkan daripada azab api neraka dengan berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, diterima semua amalannya, dan dijadikan kita hamba yang diridainya dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Seperti yang telah kita janjikan, hari ini merupakan kita akan mengadakan tazkirah mengenai solat Aidil Fitri. Semalam kita telah sebutkan, iaitu dalam kita mengakhiri, menghadap kepada penghujung bulan Ramadan, kita telah sebutkan beberapa perkara yang perlu kita siapkan. Pertama, kita akan adakan widak Ramadan, selamat tinggal Ramadan. Majlis widak Ramadan akan kita adakan pada esok petang, sama waktunya 5.30 petang, tapi mungkin akan akhirnya lewat sedikit kerana kita akan panjang berdoa dan kita bermohon kepada Allah. Kita telah panjang doa dalam malam Khatamul Quran, malam 27 Ramadan, dan kita akan insya-Allah berdoa lagi, bermunajat kepada Allah. Sebab itulah terakhir besok, hari terakhir Ramadan. Lepas masuk maghrib, dah habis dah Ramadan. Jadi sebelum kita ditinggalkan Ramadan, kita akan adakan widak Ramadan beserta dengan kita adakan tahlil untuk arwah kita yang telah kembali kepada Allah Ta'ala. Dan demikian juga kita jangan lupa bertakbir, takbir hari raya pada masuknya maghrib itu sampailah kepada kita salat hari raya Idul Fitri pada pagi hari Ahad nanti. Lepas tu dah stop, tak ada lagi takbir. Dan demikian juga perkara yang ketiga yang kita sebutkan ialah besok malam merupakan malam Lailatul Jaizah, malam kurniaan. Jadi besok malam dah habis dah tarawih, dah tak ada tarawih dah. Jadi besok malam kita akan adakan iaitu kita kata qiyamul lail, seperti mana biasa yang tuan-tuan lakukan di rumah pada setiap malam-malam 10 malam terakhir. Dan begitulah kita akan adakan, atau tuan-tuan dan puan-puan lakukanlah solat qiyamul lail, solat tahajud pada malam besok yang kita namakan dia, yang Rasulullah SAW namakan dia Lailatul Jaizah, iaitu malam kurniaan. Kerana pada esok malam Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran, iaitu kebebasan dari neraka, seramai mana sepanjang bulan Ramadan yang Allah Taala merdekakan dia neraka, pada esok malam sebanyak itu lagi pula akan Allah merdekakan lagi dari api neraka. Jadi kalau sepanjang 30 hari ini dah jadi 30 juta manusia yang Allah merdekakan dari neraka, pada esok malam lagi 30 juta. Masya Allah. Maka kita rebutlah peluang ni tuan-tuan dan puan-puan. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tadi kita baca selawat sebanyak 80 kali. Selawat ini memang dianjurkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam satu riwayat, sesiapa yang membaca selawat 80 kali lepas salat asar hari Jumaat, maka akan diampunkan dosa dia 80 tahun. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah tadi bila kita mula baca selawat tadi, jam 5.20, hujan pun turun. Alhamdulillah, menandakan rahmat Allah Ta'ala turun. Amin ya Allah, kabul ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi pada pagi hari raya Aidil Fitri, 1 Syawal, apakah yang perlu kita lakukan? Itulah yang akan kita bacakan daripada kitab Marhaban Ya Ramadan. Kitab yang telah disusun oleh iaitu seorang ulama yang bernama Al-Habib Muhammad Amin Al-Idrus daripada keturunan Ahlul Bait, yang berguru kepada seorang ulama Madinah yang masyhur, iaitulah Habib Zain bin Samit
dan kedua-dua mereka masih hidup lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia mereka berdua dan ditinggikan darjat mereka dan dilimpahkan keberkah ilmu kita kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullah taala, telah berkata tuan pengarang kita, semoga Allah merahmati rohnya dan memanfaatkan ilmu kepada kita, iaitu daripada segi pengertian solat Aidul Fitri. Perkataan Aid diambil dari kata berulang-ulang. Sebab apabila kita kata Aidul Fitri, Aid itu maknanya perkara yang berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Kerana dia berulang setiap tahun. Dan dia juga berulang dengan pengampunan Allah SWT. Sebab itulah namakan Aid. Dan Aidul Fitri ini merupakan satu perkara kegembiraan yang Allah berikan kepada umat Islam. Sebab itu Nabi SAW mengharamkan kita makan, mengharamkan kita berpuasa pada hari raya Aidul Fitri dan hari raya Aidul Adha, kerana kita nak melahirkan rasa kegembiraan kita dengan kenikmatan Allah SWT. Maka solat sunat Aidul Fitri adalah merupakan solat sunat yang sangat kuat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan kemudian kamu sembelihlah korban. Ada sebagian ulama mengatakan ini adalah untuk solat Aidul Fitri, ada kata Aidul Adha, atau kedua-duanya. Tak ada menjadi masalah. Jadi maknanya solat ini, solat Aidul Fitri, adalah merupakan solat yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan dia merupakan salah satu syiar Islam yang sangat besar. Kenapa? Kerana pada masa Aidul Fitri itu kita salat, maka semua umat manusia daripada lelaki dan perempuan, yang hamba dan merdeka, yang besar, yang kecil, perempuan uzur pun, semuanya datang keluar. Seolah-olah seperti orang yang keluar daripada kuburnya, iaitu di Yaumul Mahsyar. Semua keluar berkumpul, sampai masjid itu pun jadi penuh. Kadang-kadang melimpah sampai di tengah-tengah jalan. Masya Allah. Inilah dia tanda, wah, orang tengok hebatlah Islam, dia ramai orang Islam. Begitulah dia merupakan salah satu pada syiar Islam, supaya dapat kita melambangkan kebesaran, keagungan agama Allah SWT. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, maka salat Aidul Fitri ini telah disyariatkan pada tahun 2 Hijrah, iaitu pada tahun setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah 2 tahun. Maka baginda pun diperintahkan puasa Ramadan, dan kemudian Allah Ta'ala kurniakan Lailatul Qadar pada tahun 2 Hijrah, dan juga disyariatkan solat Aidul Fitri pada tahun 2 Hijrah. Jadi itulah dia tahun yang dimana mulanya umat Islam mengerjakan solat Aidul Fitri. Di antara kelebihannya solat Hari Raya Aidul Fitri ini telah disebutkan oleh beberapa banyak hadis. Antara hadis-hadis itu di mana boleh saya kutipkan daripada kitab Fadailul A'mal juga, iaitu daripada Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan mengatakan bahawa apabila pada pagi hari Aidul Fitri, maka Allah menghantar para malaikat ke bumi, dan mereka pergi ke setiap tempat, ke setiap penjuru, setiap lorong, menyeru dengan suara yang hanya dapat didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin saja. Malaikat menyeru semua makhluk, maknanya makhluk tu daripada haiwan, pokok, batu, kayu, semua dengar. Malaikat yang tak dengar, manusia dan jin. Apa yang malaikat seru? Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarlah menuju kepada Rabbul Karim, Tuhan yang sangat pemurah lagi yang mulia, yang akan mengurniakan sebanyak-banyaknya dan mengampuni dosa-dosanya yang besar. Jadi Allah Ta'ala perintahkan malaikat seru kepada kita untuk pergilah ke solat Aidul Fitri. Habis ustaz, kita tahun ini nak kena solat kat rumah ustaz. Tak apalah, apa nak buat ya. Tapi ada kebaikan hikmah yang kita tak nampak. Mungkin ada hikmah yang kita nampak. Seperti sekarang ni,
Kalaulah sekiranya kita dalam tiap-tiap tahun kita puasa, nak buat tazkirah ni susah. Sebab apa? Sebab semua orang kerja. Tapi dengan keadaan kita ni, circuit breaker ni, semua orang stay home, melainkan orang-orang yang frontliner dan essential saja, dapat kita adakan tazkirah ni. Alhamdulillah, ini pun ada hikmah juga. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh para malaikat, pergilah kamu, keluarlah kamu untuk kepada Tuhanmu yang Rabbul Karim, Tuhan yang sangat pemurah, lagi maha mulia, yang akan mengurniakan sebanyak-banyaknya dan mengampuni dosa-dosa yang besar. Allah nak ampunkan dosa kita, nak kurniakan kepada kita kurniaan yang besar. Maka dengan sebab itulah dinamakan hari raya Idul Fitri itu Yaumul Jaizah, hari kurniaan. Kalau malamnya sebelumnya iaitu Lailatul Jaizah, malam kurniaan. Kalau paginya iaitu hari raya Idul Fitri, dinamakan dia Yaumul Jaizah, iaitu hari kurniaan. Maka apabila mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi menuju ke tempat solat, maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, apakah ganjaran bagi orang yang telah menyempurnakan khidmatnya? Para malaikat pun menjawab, ya Allah, wahai Tuhan kami, penghulu kami, bahawa ganjarannya adalah upah yang sepenuhnya. Allah Ta'ala tahu apa sepatutnya pun. Tapi Allah nak lahirkan, nak zahirkan, nak nampakkan bagaimana kemurahannya Allah. Allah tanya pula pada malaikat, apa ganjaran orang yang dah kerja sempurna? Maka kemudian Allah pun berfirman, maka daku bersaksi kepada kamu. Mana wahai malaikat, kamu semua naik saksi. Apa dia? Wahai malaikatku, kerana mereka telah berpuasa pada bulan Ramadan dan mendirikan malam dengan salat, yang salat tarawih, yang qiyamul lail lagi, maka aku kurniakan mereka dengan keredaanku dan keampunanku. Allahu Akbar. Allah redha dan Allah ampunkan. Ini dua sudah cukuplah. Kenapa? Bila Allah dah redha pada kita, apa lagi? Semua keperluan kita dipenuhi. Bila Allah SWT dah ampunkan kita, apa lagi? Maka sudah tentu kita terlepas daripada azab neraka dan terlepas pada seksa-seksa kubur dan sebagainya. Allah. Ini dua sudah cukup. Apa dia? Keredaan Allah dan keampunan Allah. Maka Allah Ta'ala berkata pada malaikat, wahai malaikat, kamu semua menjadi saksi bahawa aku kurniakan pada mereka keredaanku dan keampunanku. Wahai hamba-hambaku, mohonkanlah sekarang bahawa kami demi kemuliaan dan kebesaranku, pasti aku berikan ke atas apa sahaja hajat-hajatmu di perjumpaan ini. Jadi di sini Allah sendiri memerintahkan kepada kita, minta pada Allah. Pada bila? Pada pagi hari raya salat Idul Fitri. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh semua orang keluar. Kenapa? Supaya nak berdoa. Jadi kepada orang perempuan uzur, mana boleh semayang ustaz? Walaupun tak boleh semayang, datang juga ke tempat Idul Fitri salat. Tapi bukan dia semayang lah. Cuma dia hadir untuk dapatkan barakat dan doa. Dan keluar anak-anak. Kenapa anak-anak itu keluar? Kerana bila anak-anak keluar, anak yang tak ada dosa, dia lebih mustajabkan lagi dimujarabkan doa itu dikabulkan Allah. Allahu Akbar. Tahun ini kita, yelah mungkin kita ada Allah gantikannya lebih baik. Tapi kita kat rumah pun insya-Allah mudah-mudahan ganjarannya sama. Kenapa? Allah Maha Kaya. Allah Ta'ala berilah sepenuh langit bumi pun, setiap orang pun tak ada kekurangan daripada perbendaharaan ke Allah SWT, ya. Jadi itulah dia. Dan Allah Ta'ala mengatakan, aku akan berikan pada hajat-hajatmu di perjumpaan ini mengenai hajat-hajat akhiratmu. Hajat akhirat semuanya akan Allah Ta'ala kabulkan. Mengenai hajat kamu di dunia akan kuperhatikan dengan sewajarnya. Hajat dunia Allah tengok apa yang sewajarnya. Kenapa? Allah Maha tahu. Kalau diberikan kita minta apa yang kita minta, mungkin dengan apa yang kita dapat tu akan menjadikan kita terbalik pula kita punya ibadat. Dulu kita susah, sembahyang tahajud, alhamdulillah, wirid zikir, alhamdulillah. Sekarang bila dah senang, tahajud tak ada. Ada yang ada terkejut aja. Kan? Alah, tak ada problem, tak ada apa lagi, nak minta apa lagi, tak ada dah. Nampak? Ini sebagai contoh lah.
Jadi Allah Ta'ala perhatikan dulu apakah yang sepatut diberi pada dia. Untuk hajat dunia. Macam juga ustaz, kita sakit dah lama, kita minta-minta pada Allah. Yelah, Allah Ta'ala tahu. Bukan Allah Ta'ala tak tahu kau sakit. Tapi Allah tengok dia sakit tu selalu sebut nama Allah, selalu berzikir, selalu baca selawat, bangun malam baca Yasin, minta pada Allah. Tapi takut nanti kalau dia sudah sihat, dia sudah melilau, lari ke mana pula. Sibuk dengan dunia dia. Dah ibadat pun dah tengah langgang. Maaf tuan-tuan ya, ni kita sebagai contoh saja. Begitulah dia Allah SWT. Mengenai hajatmu di dunia akan kau perhatikan dengan sewajarnya. Demi kemuliaanku, aku bersumpah, selagi kamu mentaati perintah-perintahku, aku akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Allah, ya Allah, tutupkanlah kesalahan kami, ya Allah. Selagi kita taat pada Allah. Kita manusia tuan-tuan, pasti kita ada kesalahan. Tapi Allah tutupkan kesalahan kita. Tak ada siapa nampak. Yang nampak hanya Allah. Allah Ta'ala Maha Pengasih tuan-tuan. Kalau Allah bukakan kesalahan kita depan mata manusia, manusia kata, ini dia orang yang macam ni. Allah malu kita pada manusia. Tapi Allah tutupkan, syukur pada Allah. Dan demi kemuliaan dan kebesaranku, aku bersumpah bahawa tidak akan aku hinakan kamu di depan orang yang melanggar batasan, iaitu orang kafir. Iaitu Allah tak akan hinakan kita. Habis ustaz, kenapa hari ini orang umat Islam terhina ustaz? Kenapa? Kerana sudah langgar perintah Allah. Kerana sudah tidak mentaati Allah. Inilah akibatnya. Dosa banyak, maksiat banyak. Ini sekarang kita ni dengan penyakit wabak ni kerana dosa kita yang banyak. Sebab tu Allah Ta'ala nak insafkan kita. Allahumma ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW, angkatkanlah penyakit ini daripada kami ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Dan sekarang pergilah kamu semua dari sini dengan keadaan kamu diampunkan, sesungguhnya kamu telah meridaiku dan aku meridai kamu. Masya Allah. Jadi kita reda dengan Allah. Kita reda dengan perintah Allah puasa. Kita reda dengan perintah Allah salat. Kita reda dengan Allah Ta'ala walaupun dalam kesusahan. Kita reda dengan Allah. Allah pun reda dengan kita. Maka apabila para malaikat melihat akan ganjaran dan kurnian yang besar yang diberikan kepada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat pun sangat gembira dan sukacita. Gembira mereka kerana umat kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Rasulullah SAW mendapatkan pahala ganjaran yang besar dan demikian juga keridaan Allah SWT. Allahumma ya Allah, kurniakanlah keridaan-Mu dan pengampunan-Mu dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita miss sembahyang hari raya Aidilfitri. Sekarang ni kita beruntung. Kenapa? Tak payah kita ke masjid, tapi Pak Imam ada dalam rumah kita. Pak Imam? Yelah, yang mana bapak-bapak tu jadi imam lah. Abang-abang yang tua tu jadi imam lah. Nampak? Jadi sekarang ni banyak imam kita. Di setiap masjid, setiap rumah dah ada imam. Tapi itu sementara lah ya. InsyaAllah kalau masjid dah dibuka, kita ke masjid pula insyaAllah. Ya para jemaah sekalian, selain daripada faedah ataupun fadilatnya kita salat hari raya itu, maka di sini kita diterangkan oleh al-imam ulama-ulama kita. Para ulama menjelaskan hari raya terbagi menjadi 4 bahagian. Kita ada 4 macam hari raya tuan-tuan. Hari raya yang berulang setiap tahun sekali, kerana setelah melakukan puasa Ramadan, hari raya Aidilfitri, dan juga hari raya yang berulang setiap tahun sekali kerana setelah melakukan ibadah haji, iaitu hari raya Aidil Adha. Jadi ini hari raya Aidilfitri 1, lepas puasa Ramadan. Hari raya Aidil Adha 2, selepas kita yang tunaikan haji. Yang tak tunaikan haji pun kerjakanlah juga hari raya Aidil Adha. Dan yang ketiga, hari raya yang berulang setiap minggu sekali, iaitu solat Jumaat. Salat Jumaat ini merupakan hari raya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iaitu hari Jumaat merupakan Sayyidul Ayyam, Aidul Muslimin, iaitu dia merupakan sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari, dan dia juga sebagai hari raya orang yang beriman. Hari apa tu? Hari Jumaat. Dan hari raya di syurga
ketika kita melihat Allah Ta'ala. Allah maja'alna minhum, kurniakan kami Allah dapat melihat zat-Mu yang mulia, amin ya rabbal alamin. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita ada 4 hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya Jumaat, dan juga hari raya kita bila bertemu dengan Allah SWT. Nikmat, nikmat, nikmat. Tak ada nikmat yang lebih besar dalam syurga daripada nikmat melihat zat Allah Ta'ala. Nikmat dalam syurga yang bidadari, yang mahligai, makan minum, sekalian perhiasan, semua tak dapat menandingi nikmat nombor 1, iaitu melihat zat Allah. Apabila Allah SWT membukakan hijab, di mana pada orang ahli syurga melihat Allah SWT, semua terpegun. Semua terpegun. Kenapa? Tersangat indah, tersangat cantik, tak dapat kita gambarkan. Kita yang sudah menjelajah pergi ke mana, ke Eropah, ke Amerika, ke Jepun, ke Australia. Wow, cantik, cantik. Disneyland, Hollywood, cantik. Tapi ingat, semua tu makhluk Allah. Semua tu akan binasa. Nah, Allah yang menjadikannya terlebih, lebih. Tak dapat gambarkan kecantikan Allah. Sebab tu Allah tu Al-Jamil. Allah Ta'ala tu yang sangat cantik. Yuhibbul jamal, dan Allah pun suka yang cantik. Sebab tu pada hari raya kita berhias, kita cantikkan diri kita, pakai pakaian baru dan sebagainya. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, cara untuk kita nak mengerjakan solat Idul Fitri. Jadi macam mana kita nak solat Idul Fitri caranya? Semayang Idul Fitri sama macam kita semayang sunat 2 rakaat. Cuma bacaan ni kalau imam tu dia kuat baca kuat lah, sebab makmum nak dengar. Macam kita semayang Jumaat lah, ya. Imam baca kuat 2 rakaat. Cuma niat dia tu bezalah. Niat tu semayang Idul Fitri. Usalli sunatal Idul Fitri raka'ataini. Kalau kita jadi imam, imaman. Kalau kita jadi makmum, makmuman. Lillahi ta'ala. Aku semayang sunat Idul Fitri 2 rakaat. Ya, kalau imam ataupun jadi makmum, kerana Allah. Allah mak panjang lah ustaz. Tak boleh nak ingat lah. Ambil yang pendek aja lah. Apa dia? Aku solat Idul Fitri. Sudah. Habis ustaz kita ikut imam. Tapi lepas kita dah takbir, kita pun boleh niat, aku ikut imam. Boleh ke? Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Sebab dalam mazhab Syafi'i, rukun niat itu 3. Iaitu niat aku solat, kemudian nama solat apa. Kalau solat 5 waktu, kena sebut fardu. Tapi kalau solat sunat, kita sebut sunat. Tapi kalau tak sebut sunat pun boleh. Sebab sunat tu dia ringan sikit hukum dia. Dan Idul Fitri, aku solat sunat Idul Fitri raka'ataini 2 rakaat, ikut imam tu semua, boleh kita niat kemudian setelah kita habis takbir. Boleh. Kalaulah orang yang lambat nak masuk niat, ya. Kalau boleh masuk seluruhnya, aku solat sunat Idul Fitri 2 rakaat ikut imam kerana Allah. Allahu Akbar. Boleh, tak apa. Dan kita menambahkan seperti sembahyang biasa, kita tambahkan 7 kali takbir pada rakaat pertama sebelum Fatihah, dan 5 kali takbir pada rakaat kedua sebelum Fatihah. Macam mana tu sebelum Fatihah? Jadi kita takbir Allahu Akbar. Kita pun baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila sampai habislah. Kemudian imam pun Allahu Akbar. Itu satu takbir. Diulang 7 kali sebelum baca Fatihah. Dan kemudian untuk yang rakaat kedua pun sama. Rakaat kedua bila dia bangun daripada sujud Allahu Akbar. Sebelum mula Fatihah, takbir lagi Allahu Akbar. 5 kali pula. 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat kedua. Habis yang selang-seli takbir tu nak baca apa? Selang-seli takbir tu kita baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau sekiranya kita takbir Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu baca pelan-pelan lah tu. Tak payah kuat suara kalau Pak Imam tu, ya. Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah, seterusnya. Jadi begitulah dia. Jadi kita takbir 7 kali, tasbihnya 6 kali sebab tasbih kat tengah-tengah, ya. Jadi 6 kali tasbih. Kalau yang rakaat kedua 5 kali takbir, jadi tasbihnya 4 kali, ya. Tasbih tengah-tengah. Lepas tu baru kita baca Fatihah dan kemudian surah. Surah yang paling bagus sekali kita baca iaitu pada rakaat pertama lepas Fatihah, surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Wow, ustaz panjanglah.
Yang rakaat kedua selepas Fatihah, surah hal ataka hadithul ghasyiyah. Al-Ghasyiyah, surah Ghasyiyah. Allah panjang, tak hafal lah. Kita baru dapat lesen imam. Belum lagi jadi pak imam. Okeylah, tak apalah. Apa yang awak hafal? Saya hafal kuliah kulhu. Okeylah, kuliah kulhu lah. Apa nak buat, dah tak ada modal kan? Kalau ada modal, lebih sikit. Macam orang simpan duit juga. Dah tak ada modal, dapatlah simpan 100. Jadilah. Kalau orang ada duit lebih, boleh simpan 1,000. Alhamdulillah. Baiklah, jadi itulah dia tuan-tuan. Salat Aidil Fitri. Lepas pada salat Aidil Fitri, Assalamualaikum, kita pun teruslah berdiri imam tu untuk nak memberi khutbah Aidil Fitri. Khutbah hari raya ni berbeza dengan khutbah Jumaat. Kalau hari Jumaat, dia khutbah dulu, kemudian baru salat. Tapi hari raya tidak. Hari raya dia salat dulu, kemudian baru khutbah. Kenapa tu? Asal-asalnya khutbah ini memang lepas salat. Sembahyang Jumaat asal Nabi pun salat dulu, kemudian baru khutbah. Tapi berlakulah di mana waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumaat, orang-orang peniaga daripada negeri Syam datang bawa barang-barang perniagaan di depan masjid. Jadi orang-orang jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jumaat, pada asal-asalnya Nabi salat Jumaat itu Nabi salat dulu kemudian baru khutbah. Tetapi apabila berlaku satu peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, datang rombongan daripada ahli meniaga daripada negeri Syam bawa barang-barang perniagaan depan masjid. Jadi orang-orang lepas sembahyang, dah habis sembahyang dah, Nabi tengah khutbah, diorang pun tinggalkan Nabi, pergilah keluar. Yang tinggal cuma 12 orang saja. Lepas dari peristiwa itu, Nabi SAW diperintah Allah terbalikkan dia. Jadi khutbah dulu. Jadi orang nak keluar tak boleh. Ni khutbah, sembahyang belum lagi ni. Tunggu. Dah habis khutbah, kemudian baru sembahyang. Itulah dia punya asal ceritanya khutbah hari Jumaat kita tu bertukar. Asal-asalnya ialah solat dulu kemudian baru khutbah. Tapi kerana peristiwa tersebut. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi begitulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah hari raya. Jadi solat hari raya Idul Fitri itu dilakukan secara berjemaah. Kalau sekira dapatlah kita solat berjemaah, alhamdulillah, kita ke masjid. Tapi tak dapat ke masjid di rumah. Di rumah kita buat berjemaah juga, jangan kita lepas. Habis ustaz, saya kerja lah pagi raya tu, tak boleh tinggal lah. Saya seorang tempat kerja. Kalau dah seorang tempat kerja, solat juga Idul Fitri walaupun satu orang. Kenapa? Sebab dia sangat-sangat ditekankan. Sunat muakkadah yang ditekankan untuk kita kerjakan dia. Nampak tuan-tuan? Jangan diabaikan. Walaupun seorang. Tapi baguslah kalau kita berjemaah. Dan kita ada keluarga kat rumah, kita sembahyang berjemaah. Apakah sunat-sunat yang kita lakukan dalam pada hari raya Idul Fitri? Mulai mengerjakan solat Idul Fitri setelah matahari terbit. Jadi jangan tunggu lama-lama. Matahari terbit pukul apa? Matahari terbit pukul 7.10. Jadi lepaskan matahari terbitnya waktu haram, pukul 7.20 kita salat. Tapi sekarang matahari terbit 6.55. Jadi pukul 7.05 atau 7 suku dah kita salat. Jangan lambat-lambat. Jadi begitulah kita lepas habis salat terus kita khutbah. Habis ustaz kita nak khutbah ni, kita tak pandai nak khutbah ni. Yelah, tak apalah. InsyaAllah kalau sekira diizin Allah, sihat walafiat, kalau tuan-tuan pun nak ikut sama, akan saya sampaikan khutbah Idul Fitri jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Jadi makna di sini tuan-tuan dan puan-puan dia, yang di rumah lepas semayang, mungkin kita nak siap-siap nak semayang. Lepas kita semayang, ataupun sebelum kita semayang tu kita makan dulu sarapan. Sunat, kita makan dulu sebelum kita semayang Idul Fitri. Jangan kita semayang dulu. Kenapa ustaz? Memang kenapa? Kerana nak menunjukkan hari ini aku tak puasa. Sebab memang tiap-tiap hari kita pagi tak makan sebab kita puasa. Tapi ini hari raya. Hari raya haram puasa. Jadi sunat kita makan dulu. Sekurang-kurangnya 7 biji kurma. Kami ustaz ada lontong, ada mi siam. Makanlah, tak apa. Pasal ini memang hari raya. Jadi kita makan dulu. Kita pun dah makan. Dah makan, dah kenyang. 7.40, 7.45, kita pun semayang sunat Idul Fitri. Lepas kita dah salat semua,
Kita tekan kita yang FB kita, buka kepada kita punya FB Tiap Voice Travel. Kita tunggu Ustaz akan menyampaikan khutbah Hari Raya. Jangan tidur pula. Biasa kat masjid-masjid ni orang tidur. Imam tu khutbah seorang macam baca surat khabar je pasal semua mengantuk. Jadi jangan tidur, ya. Jadi kena ada, kita kata, kesungguhan. Dan disunatkan untuk melakukan solat Idul Fitri secara berjemaah dan menghidupkan malam Idul Fitri itu dengan ibadat seperti yang telah kita sebut tadi, malam Lailatul Jaizah. Dan sekurang-kurangnya ibadat pada malam Idul Fitri itu ialah kita salat isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Dapat pahala juga, ya. Isyak berjemaah, kita salat isyak berjemaah dapat pahala seperti di ibadat setengah malam. Siapa yang salat subuh berjemaah, dia dapat pahala seperti ibadat sepenuh malam. Alhamdulillah. Ustaz, saya tertidur. Tak apalah, tapi sembahyang jemaah isyak dengan subuh jangan lepas. Tapi kalau dapat, kita bangun malam, sembahyang tahajud, sembahyang qiyamul lail, sepertiga malam yang akhir, kita doa menangis. Kita sudah banyak dosa ni, banyak masalah kita. Minta pada Allah Ta'ala angkatkan penyakit COVID-19 ni. Dan begitulah dia, tuan-tuan, ya. Sunat kita mandi. Mandi sunat Idul Fitri. Mandi sunat Idul Fitri, kita niat, aku mandi sunat Idul Fitri kerana Allah. Sunat ini untuk semua, lelaki dan perempuan, hatta perempuan uzur pun. Perempuan uzur yang nak pergi tempat majlis solat Hari Raya Idul Fitri, sunat mandi juga. Habis Ustaz, kita tak pergi. Tak pergi tak apalah, kau tak payah mandi lah, ya. Tapi kalau sekiranya yang pergi, memang disunatkan. Jadi bila kita nak mula sunatnya yang bagus, yang afdalnya, sebelum kita berangkat keluar rumah. Tapi kalau kita nak pergi semayang kat masjid tu, semayang subuh tak keluar lagi, kita semandilah sebelum kita keluar rumah pergi semayang subuh. Bermula pada setengah malam, sudah dikirakan sebagai waktu Hari Raya. Jadi boleh kita mandi sunat Idul Fitri sebelum keluar rumah lepas setengah malam. Itu kalau kita pergi awal lah. Kalau kat Mekah, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau orang semayang Hari Raya tu, dia kena semayang subuh kat masjid, dan dia kena datang 2 jam sebelum azan subuh, dan dia duduk sampai semayang Hari Raya. Kenapa? Kalau dia datang lepas subuh, tak masuk masjid lah, duduk semayang kat luar tepi jalan aja. Itu kalau siapa-siapa yang pernah Hari Raya kat Mekah, bulan Ramadan dia pergi Ramadan kat Mekah, dia tahulah keadaan suasana sana. Dan sunat memakai wangi-wangian dan berhias. Sunat pakai pakaian yang baru, baik yang berdiam di rumah atau yang keluar rumah. Jadi pada orang tua, orang kecil, budak-budak pun pakai yang baik-baik. Jadi Hari Raya ni kenapa? Hari Raya ni kita nak lahirkan rasa gembira kita. Lahir gembira kita dengan nikmat Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbu an yara athar ni'mahi ala abdi. Allah Ta'ala suka melihat kesan nikmatnya atas hamba dia. Allah bagi kita rezeki. Allah bagi kita macam-macam. Tapi kita pakai baju buruk-buruk. Orang kata, kesian dia ni, Allah tak bagi dia rezeki. Tak, padahal Allah bagi dia rezeki. Jadi kita lahirkan, bukan kita riak. Kita lahirkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun daripada nikmat Tuhanmu, kamu bicarakan, zahirkan, cakapkan. Alhamdulillah. Jadi Allah bagi kita pakaian cantik, alhamdulillah. Jadi kita lahirkan nikmat Allah Ta'ala. Niat itu menjadikan kita pakai pakaian kita tu dapat pahala. Tapi kalau kita niat nak show off, orang tengok aku pakai, orang tengok aku, hormat aku, itu jadi riak pula. Jadi kita tengoklah pada niat kita. Jaga niat kita, jangan ada sampai timbul riak. Dan disunatkan kita berjalan kaki melalui jalan yang berbeza daripada jalan pergi dan jalan balik. Jadi kalau kita pergi jalan timur, balik jalan selatan. Kenapa ni Ustaz? Sebab setiap jalan yang kita jalan tu, semua nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku menyaksikan orang ni datang untuk salat Idul Fitri. Jadi pokok, batu, kayu semua jadi saksi. Dan demikian juga, kalau kita pergi ke masjid, bagusnya kalau jalan nak pergi tu, biar ambil jalan jauh. Kenapa? Setiap satu langkah dapat pahala, dan satu dosa diampunkan, dan satu darjat diangkat. Itu memang dalam hadis. Siapa yang berwuduk di rumah, dengan sempurna kemudian pergi ke masjid, dan dia berjalan setiap satu tapak, diampunkan satu dosa, dan dia angkatkan satu darjat, dan dituliskan satu kebajikan pahala dia. Masya Allah. Dan kalau balik, ambil jalan yang pendek. Tapi Ustaz, ini jalan ni sama je, tak ada jalan lain. Apa nak buat? Tak apalah. Ini kita kata yang sunat saja, ya.
Disunatkan makan sesuatu sebelum solat Idul Fitri, itulah telah saya sebutkan. Tapi kalau Idul Adha, disunatkan salat dulu sebelum kita makan. Kenapa? Sebab dalam Idul Adha kita tak ada puasa apa-apa. Jadi kita salat dulu. Dah lepas salat, kita sembelih korban, kita pun makanlah daging korban. Tapi kalau Idul Fitri, kita makan dulu sebelum kita salat Idul Fitri. Itu sunatnya. Disunatkan datang pada permulaan waktu bagi makmum, adapun imam pada waktu nak solat. Ini bagi orang yang ke masjid lah. Makmum datang awal-awal. Itu memang tak ada, kau semayang kat luar je kat masjid. Tapi kalau imam, sunatnya dia datang saat dia nak dirikan imam, diri semayang. Nabi SAW datang ke masjid salat Idul Fitri. Nabi SAW terus datang, terus main Idul Fitri. Tak semayang sunat tahiyatul masjid. Itu dah kira sekali tahiyatul masjid lah tu. Itu sunatnya. Jadi imam tu memang datang lewat. Tapi kalau imam datang lambat sangat pun, jawatan kuasa pun dah susah hati. Imam datang tak datang ni. Lagi 10 minit nak semayang ni. Kalau gabut juga. Tapi jangan buat macam tu lah. Kita datanglah, tak apa, datang awal sikit. Supaya tenang jiwa para jawatan kuasa tu. Kesian diorang. Dan disunatkan kita mengucapkan tahniah. Jadi kita kalau dalam hari raya ini kita berjumpa dengan sahabat, dengan saudara mara, kita ucapkan tahniah, congratulations. Apa kita nak cakap? Minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khair. Ustaz panjangnya. Itulah minal aidin, semoga kita daripada golongan yang berhari raya. Wal faizin, dan yang berjaya kita dalam puasa Ramadan. Wal maqbulin, dan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kita doalah tu untuk kita dan untuk juga orang yang kita bertemu. Minal aidin al faizin wal maqbulin. Kawan tu pula jawab, wa kullu am wa antum bi khair, sepanjang tahun kau dalam kebaikan. Itu ibaratnya dalam bahasa Arab. Habis ustaz kita ni tak tahu bahasa Arab, ustaz. Tak tahu bahasa Arab, pakai bahasa Boyan pun boleh, bahasa Jawa pun boleh, bahasa India pun boleh. Tak apa. Allah Ta'ala bukan tengok pada bahasa, Allah tengok pada arti makna daripada ucapan tu. Jadi kita ucap bahasa Melayu. Semoga kita menyambut hari raya dalam keadaan berjaya dan diterima Allah. Amin, amin. Kita bersalaman. Tapi bagus kita salaman tu, kita selawat sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu Muhammad. Kerana apabila sekiranya kita bersalaman, kita selawat, tak berpisah tangan itu, melainkan Allah telah ampunkan dosa-dosa kedua-dua orang itu. Itu kelebihannya. Kita bila bersalaman, kita selawat pada Nabi SAW. Sebab tu bila orang ada salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu memang bagus tu. Dan demikian juga kalau sekiranya kita bersalaman, lebih baik lagi kita bercium tangan dia. Ustaz cium tangan. Cium tangan tu kepada orang lebih tua seperti ibu ayah kita, datuk nenek kita, abang kakak kita, dan juga para alim-alim ulama kita. Kita jumpa, kita cium tangan mereka. Cium tangan ni, ada orang dia cium tangan dia. Dia cium tangan dia buat apa? Patut pegang tangan bapak dia ke, mak dia ke, pegang tangan guru dia ke. Pegang tu betul-betul pegang, jangan bagi orang lepas. Kerana ada orang dia tarik. Tapi kita pegang betul-betul. Kita cium tangan dia. Itu memang sunnah tuan-tuan. Ya? Memegang tangan tu, cium tangan. Dan kalau sekiranya ibu ayah kita, tambahkan lagi lebih. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium dahi. Begitu juga kalau alim-alim ulama kita. Tapi kalau orang-orang tua biasa, tak apalah, cium tangan pun sudah jadilah, cukuplah tu ya. Jadi itu sunnatnya. Jadi kalau sang isteri, cium tangan suami dia, cium pipi kanan suami, cium pipi kiri suami, dan cium dahi suami. Habis ustaz, kan nak cium kaki dia boleh? Memang itu ada sunnahnya. Serombongan sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka datang, pergi terus ke Masjid Nabawi, dan cium tangan Nabi dan cium kaki Nabi. Ustaz, cium kaki pun boleh? Ini sudah dituliskan riwayat dalam Imam An-Nasai, dalam hadis sudah ada. Ini bukan ni cerita doang yang tak ada. Dia kan sujud tu. Sujud tu itu kalau menyembah. Ini bukan sujud, ini tanda penghormatan.
Sebab tu saya masih ingat lagi datuk nenek saya dululah ya. Waktu saya masih kecil-kecil lagi, pagi hari raya, cium tangan kaki, cium tangan datuk nenek saya dan cium kaki dia. Rupanya memang ada hadisnya dan sahabat pun buat. Dan begitu juga kalau orang tu orang yang mulia, guru kita, tak salah. Tapi orang kita jaranglah buat macam tu. Tak apalah, nanti timbul fitnah pula. Kalau orang yang tak tahu tu nanti timbul fitnah. Itu tak payahlah ya. Tapi cium tangan tu cukup. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dan demikianlah ya, bagi kita orang yang menyambut hari raya itu disunatkan kita takbir. Takbir telah saya sebutkan semalam. Kita mulakan daripada lepas maghrib sampailah kepada waktunya masuk imam nak sembahyang hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi apabila kita nak solat hari raya Idul Fitri ni, maka melaksanakan solat hari raya di masjid yang bagus ke atau di padang pasir? Di sini kita lihat kepada keadaan. Kalaulah tempat tu sempit, masjid tu tak muat, bagus di padang pasir lah. Padang pasir tu zaman dululah kat negeri Arab, kita kat stadium. Tapi takut hujan pula. Takut hujan pun semain kat dalam masjid lah. Itu tengok keadaan ya. Kalau sekira masjid cukup, maka masjid tu lah yang lebih afdal sebab terjamin kesuciannya. Tapi kalau masjid tak cukup, kita di luar lah ya. Tapi ni sekarang ni kita dalam COVID-19 ni semua kat rumah je lah ya. Tak boleh kita nak pergi ke masjid dan ke padang pun tak boleh. Andai kata orang yang terlepas daripada sembahyang hari raya kerana sesuatu sebab. Sebabnya pertama, dia tak dapat berita hari ni hari raya. Dia duduk kampung lah ya. Ataupun dia tak nampak bulan, kerajaan tak nampak bulan. Tapi dah dekat-dekat tengah hari pukul 10, ada orang bagi tahu, nampak bulan semalam. Iya ke? Okey, kita batalkan puasa, kita salat hari raya. Kumpul-kumpul orang kita sembahyang raya. Tapi kalau kita dapat berita dah terlambat, dah tengah hari dah, kita qadakan sembahyang sunat hari raya. Makna sembahyang sunat hari raya ni jangan tinggal, qada. Kalau kita dapat dah petang, dah malam dah, alamak, baru dapat berita, rupanya tadi kita puasa, hari raya dah. Besok kita solat hari raya pula. Pokoknya solat hari raya jangan ditinggalkan. Subhanallah tuan-tuan ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sedikit pengajian kita dengan tentang solat Idul Fitri. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan ya, siapa-siapa yang nak bakal jadi pak imam besok, siapkan tongkat sekali. Tongkat? Nak mana cari tongkat? Tak ada tongkat, rotan pun boleh lah ya. Tak ada rotan ustaz, semua budak dah besar dah. Okeylah, tak apalah, ini cakap aja. Tapi itu sunat lah ya. Kalau tak ada tongkat, apa nak buat? Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, insya-Allah. Bagi mereka yang ada kelapangan, pada esok petang 5.30 kita akan ada majlis wida Ramadan. Selamat tinggal wahai Ramadan. Allah. Sedih tuan-tuan, sedih ya. Bagi orang yang beriman, beramal, ini Ramadan nak tinggalkan kita, sayu hati kita. Dan malam ini, malam kita tarawih yang terakhir. Kerana besok malam dah tak ada lagi tarawih dah. Dan kita pun tak tahu apakah kita temu lagi Ramadan tahun depan atau tidak. Allahu alam. Maka dengan itu, kita bermaaf-maafanlah. Lapangkan dada kita. Maafkanlah semua orang yang ada buat kesalahan kita. Kita maafkanlah. Ya, kalau sekira kita ada tersinggung perasaan hati seseorang, kita pun hantar mesej, minta maaf lah. Jadi kita pun bersihkan hati kita. Semacam mana kita nak Allah bersihkan kita dosa kita, kita pun bersihkan hati kita daripada apa-apa dengan manusia. Biarlah hati kita tu menghadap pada Allah suci bersih insya-Allah. Dan besok malam jangan lupa kita akan adakan iaitu Qiyamul Lail, tapi masing-masing di sendiri, dan insya-Allah kita bertemu lagi. Program Tazkirah Ramadan ini insya-Allah kita akan, kalau panjang umur, sihat walafiat, akan kita teruskan pada Syawal yang kedua, tetapi namanya Tazkirah Syawal pula. Jadi insya-Allah tuan-tuan ya, mungkin kita dapat isikan masa kekosongan kita dengan keadaan kita stay home ni. Kita belum boleh keluar lagi. Jadi kita isikanlah dengan manfaat. Mudah-mudahan dapat kita bertambah pengajian kita, ilmu kita dan amal taat kita pada Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah kami ya Allah atas kelemahan kami dalam menunaikan ibadat puasa Ramadan ini ya Allah.
Kami mengaku banyak kesalahan kami dalam melakukan ibadat puasa ini, Ya Allah. Tapi kami tahu kalau Tuhan yang Maha Pengampun dan Kau suka ampunkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami dapat terus-menerus beribadat pada-Mu sampai akhir umur kami, Ya Allah. Janganlah Kau matikan kami melainkan di atas iman dan Islam dengan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami sihat walafiat untuk menyempurnakan taat pada-Mu, Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami dan anak isteri kami dan saudara mara kami dan keluarga kami dan sahabat anda kami dan murid-murid kami dan mereka yang mengikuti program ini. Apa jua penyakit mereka, sembuhkanlah, Ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami dan sekalian hajat para hadirin dan hadirat. Kabulkanlah hajat dunia dan hajat akhirat. Ya Allah, terimalah amalan kami. Maafkanlah kami dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum minna minkum taqabbal ya karim. Baiklah tuan-tuan, saya mohon diri maaf zahir batin kalau ada penyampaian saya selama ini mungkin ada salah silap, perkataan saya mungkin terkasar bahasa yang menyinggung perasaan. Semua kebaikan daripada Allah, yang kelemahan itu daripada kejahatan dan kebebalan dan kebodohan diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Tuan-tuan, apa maafkan saya ke tidak? Terima kasih banyak-banyak. Dengan itu saya akhiri aquli qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.